علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu dan kefahaman kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, tak apa. Akmal Alif mic rosak je, tak apa. Okey, terima kasih Afif Sama. Syazani. Baik, hari ni pelajaran kita secara Google Meet. Okay. Ibadah. Baik, kalau awak tengok gambar yang Ustazah tunjukkan itu, agak-agak awak apa tajuk pelajaran kita pada hari ini? Solat orang meninggal. Solat orang meninggal. Bagus. Atirah Siapa yang jawab? Umar, cikgu. Ha? Umar. Umar, ya. Okay, bagus Umar. Baik, kalau tengok daripada gambar ni, ya, saya bukan gambar yang saya ambil lah, saya Google malam tadi. Gambar ni baru je lagi berlaku tahun ni, bulan 5. Baik, agak-agaknya meninggal kerana apa? Boleh jawab di chat. Ustazah nak tengok agak-agaknya orang ni meninggal kerana apa agaknya? COVID-19. Okay. Orang gempak ni siapa tadi? Umar. Umar, gunalah nama Umar. Orang gempak saja. Ustazah confused. Okay, COVID-19. Baik, kalau COVID-19 ni cara pengurusan jenazah dia berlainan daripada yang biasa. Memang sekarang ni COVID-19 tengah menggila. Hari-hari kematian, dan kematian bukan sedikit. Bukan masa awal-awal pandemik tahun lepas, 1-2 kematian. Bila 5 kita dah takut. Sekarang ni berpuluh sampai beratus sehari. Kan, kalau awak tengok majalah 3, kalau awak tengok TV Al-Hijrah, dia ada buat berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan COVID-19 ni lah. Ya, sehingga sekarang ni mayat ataupun jenazah dah tak cukup bilik mayat, ditempatkan dalam kontena yang diubah suai menjadi bilik mayat. Betapa sedihnya. Dan yang paling menyedihkan, ahli keluarga tak boleh dekat dengan jenazah. Kita tak boleh nak peluk untuk kali terakhir. Kita tak boleh nak cium dahi ayah kita untuk kali yang terakhir jika kematian tu disebabkan oleh COVID-19. Masa awal-awal dahulu, tahun lepas, lagilah kaum keluarga tak ada wakil pun yang boleh menguruskan jenazah sehingga ke liang lahat. Tapi untuk tahun ni dibenarkan dalam 5 orang saya rasa ahli keluarga, tetapi memakai PPE yang lengkap. Ni PPE ni. Gambar ni adalah PPE. Pakai berapa lapis ni. Kemudian dibakar benda ni. Dan sedih tak sedih? Sedih tak agaknya? Sedih kan? Tak boleh. Baru ni saya tengok ada satu video suami dia, anak-anak dia, kaum keluarga dia menunggu hanya di depan rumah di tepi jalan sahaja. Polis lalu, belakang polis van jenazah, kalau siapa ada saksikan video tu. Kemudian polis tu bagi tahu puan tak boleh singgah. Jadi puan tak boleh singgah ke rumah. Puan tu yang meninggal tu lah, isteri kepada yang dalam video tu.
Polis cakap puan tak boleh singgah di rumah. Dari sini saja boleh tengok. Maknanya tak boleh tengok langsung, nampak van jenazah je. Tak nampak pun macam mana rupa isteri dia, rupa mak dia, rupa nenek dia bagi cucu-cucu dia untuk kali yang terakhir. Tu sebab awak pun kena berjaga-jaga. Jangan keluar rumah sesuka hati sebab kita tak tahu COVID ni, virus corona tu berada di mana-mana. Bila dah kena, keluar rumah untuk pergi ke hospital tu mungkin itu adalah kita nampak family kita untuk kali yang terakhir. Mungkin kita balik sihat, Alhamdulillah. Ataupun kita balik, tak balik langsung. Kita lalu depan rumah je sebagai jenazah. Okay, jadi jaga diri awak. Memang sekarang ni Selangor di peringkat yang tertinggi sangat. 4,000 kes, 5,000 kes kan, Selangor sahaja. Disebabkan buat swab test lah di kilang-kilang, di tempat kerja. Jadi memanglah nampak banyak tapi kita kena berjaga-jaga supaya kita tidak dijangkiti virus corona. Bila dapat penyakit COVID-19 tu, kalau dapat terus stage 4 memang susah untuk diselamatkan. Tapi semalam saya ada tengok di TV Al-Hijrah, seorang perempuan tu, adik lah pada Ustazah, dia adik, dia bertarung nyawa. Dia baru lepas bangun dari koma 36 jam. Dan dia bangun dari koma 3 hari dan baru 36 jam ke 24 jam, 36 jam rasanya dimasukkan ke wad biasa. Dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan di hidung dia masih ada lagi bantuan oksigen. Dia ceritakan detik-detik dia. Bukan calang-calang orang yang nak bercerita kepada media dalam waktu dia baru lepas bangun dari koma. Anak dia pun dia tak tengok, dia mengandung dan dia lahirkan anak tapi anak dia sihat, saya dengar rasanya. Suami dia pun kuarantin masa tu. Jadi memang melalui waktu-waktu yang sukar. Jadi jaga diri awak. Okey, sebab sekarang ni tengah virus corona, tengah penyakit COVID-19, jadi Ustazah ambil gambar yang COVID-19 ni. Macam inilah caranya. Jenazah akan dibalut, kan. Macam inilah orang yang sembayangkan jenazah pun bukan macam dulu letak kat masjid, ramai boleh sembayang. Ini cuma petugas dan beberapa orang ahli keluarga sahaja dibenarkan. Okey, tajuk kita solatlah sebelum kamu disolatkan. Siapa ada buku teks, boleh buka muka surat 129. Okey, boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Boleh. Okey. Baik, ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala sahibikum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Okey, masa tu mungkin ada kematian dan Nabi minta orang lain yang hidup ni sembahyangkan jenazah. Awak tengok inilah caranya kalau nampak gambar dekat jenazah untuk COVID-19. Kalau jenazah untuk biasa, penyakit biasa, dia tidak akan dibalut, diikat sebegini rupa. Kan? Dan yang menyembahyangkan kita pun ramai, letak kat masjid ataupun dekat rumah, kan ramai yang sembahyangkan kita. Tapi disebabkan kalau meninggal disebabkan COVID-19, ni je lah. Tapi yang lain boleh sembahyang, macam keluarga sembahyang jenazah gaib. Nanti ada cara dia. Okey, kita tengok apa pengertian solat jenazah.
iaitu solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Itu solat jenazah. Itu sebab dia kata solatlah sebelum kamu disolatkan. Solat subuh tak pagi tadi? Semua orang solat Solat. subuh tadi? Solat. Solat, alhamdulillah. Solatlah sebelum kamu disolatkan. Kalau dah kita yang disolatkan, maksudnya kita dah meninggal. Okey. Okey, Ustazah nak minta Ellie, tolong baca pengertian solat jenazah. Pengertian solat jenazah. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup terhadap orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, bagus Ellie. Seorang lagi nak dengar suara Fahmi. Fahmi, tolong baca pengertian solat jenazah. Fahmi. Muka surat 129. Okey, betul. Dah dia tolong jawab. Solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Okey, ini adalah pengertian solat jenazah. Solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Terima kasih Fahmi, terima kasih Ellie. Okey, semua tahu apa pengertian solat jenazah ni? Bukannya orang mati tu kena sembahyang, tapi orang yang hidup tu kena solat untuk orang yang dah meninggal. Itu solat jenazah. Sebab yang meninggal tu dah terbujur kaku, dah tak boleh solat. Jadi yang terakhir sekali, orang yang hidup kena solatkan orang yang meninggal dunia. Okey, boleh faham kat sini? Itu solat jenazah. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita teruskan. Hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Okey, siapa boleh terangkan pada Ustazah apa maksud fardu kifayah? Siapa nak jawab? Siapa boleh bagi tahu Ustazah apa maksud fardu kifayah? Dalam Islam ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Okey, Umar. Yang kita fardu tu yang macam kita kena buat. Kalau orang tanya kita kena buat. Kita kena buat. Okey, boleh diterima, tapi ada lagi yang lebih tepat tak? Apa maksud fardu kifayah? Fardu ain dia ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Tak ada. Okey. Fardu yang ain. wajib dilakukan. Ya, Airil. Fardu kifayah macam mana? Wajib dilakukan. Yang wajib dilakukan. Baik, dia memang dua-dua fardu ain. Okey, terima kasih Airil. Percubaan yang bagus. Memang dua-dua fardu ain, fardu kifayah kena lakukan. Tetapi fardu ain wajib ke atas individu. Kalau kata fardu ain je, setiap orang wajib buat. Fardu kifayah ni senang cerita, seorang ada yang buat, yang lain tak payah. Faham tak? Ini macam solat jenazah. Bila dah ada orang yang buat, satu kampung tu tidak akan mendapat dosa. Tapi kalau ada berlaku kematian, tak ada seorang pun yang nak pergi solatkan. Sebab dulu mungkin masa dia hidup, dia jahat, dia suka apa? Dia suka Curi. Curi kat rumah orang, dia suka kata anak orang sampai orang tak suka dia. Orang pulaukan dia, bila dia mati tak ada seorang pun yang nak pergi solatkan jenazah. Maknanya satu kampung tu akan menanggung dosa. Faham? Tapi kalau ada seorang je, Pak Imam tu dengan Pak Imam seorang je lah pergi
dia tak sampai hati, dia pergi. Jadi yang lain semua tak berdosa. Lepaslah kewajipan tu pada yang lain. Sebab solat jenazah ni boleh dilakukan secara berjemaah ataupun bersendirian. Seeloknya berjemaah lah. Okey, walau jahat macam mana pun, orang tu bila dia mati, dalam kampung tu kena solat jenazah. Banduan yang mati pun disolatkan solat jenazah. Tak boleh tidak. Kalau tidak, berdosa. Satu kampung, satu negeri, satu negara tu berdosa. Tak ada seorang pun solatkan jenazah itu. Okey, faham? Faham tak? Fardu kifayah ni senang cerita, bila ada yang buat, yang lain tak payah. Maknanya dalam satu tempat tu bila dah ada yang buat, jadi yang lain tu tak apalah kalau tak buat. Tapi bagusnya semua orang buat. Faham? Faham? Okey, itu dia fardu kifayah. Okey, cara melaksanakannya ialah sunat dilakukan secara berjemaah dan sah dilakukan secara bersendirian. Macam Ustazah cakap tadi, bila dah tak ada orang, semua orang menyampah benci kat dia, Pak Imam tu kena pergi solatkan dia. Supaya orang lain tak menanggung dosa. Dan Pak Imam tu sendiri pun tak menanggung dosa. Itu dia fardu kifayah. Okey, seterusnya niat solat jenazah. Niat solat jenazah ni dia ada pelbagai sebab dia ada lelaki dan dia ada perempuan. Kemudian dia ada kanak-kanak lelaki dan juga kanak-kanak perempuan. Dia berubah tu tentang ni mayat lelaki, ini mayat perempuan, ini mayat kanak-kanak lelaki, ini mayat kanak-kanak perempuan. Dekat situ je berubah. Awak tengok yang bertanda merah, di situ sahaja yang berubah nanti. Yang lain tu sama. Sebab dia dengan mengangkat, dia bukan kira rakaat, dia kira takbir. Sebab ada tak orang solat jenazah, rukuk, sujud, duduk tahiyat akhir, semua ada tak? Tak. Siapa pernah mengikuti solat jenazah ataupun melakukan solat jenazah? Saya. Umar. Siapa yang meninggal, Umar? Orang kampung ke ahli keluarga? Ahli keluarga. Siapa, Umar? Nenek. Oh, innalillah. Dah lama? Dah lama dah. Dalam, tak tahu saya lupa ke. Okey. Siapa ada ahli keluarga yang meninggal disebabkan COVID? Ada tak? Saya. Siapa Saya, opah saya. Opah Airil meninggal sebab COVID? Tak. Ya. Dekat mana Airil? Dekat Sungai Besi. Sungai Besi. Jadi boleh pergi tengok tak? Tak, dekat hospital jauh lah. Tapi tak tahu kat mana. Sungai Besi dekat mana? Kakak Ustazah pun ada dekat Sungai Besi. Hari tu kakak Ipah, hari tu dia kena COVID juga. Tapi dia baru stage 3 dan dia dah vaksin sebelum tu. Jadi dia pergi MAIDS duduk dalam 8 hari kot. Ni dah keluar. Alhamdulillah. Dah sihat. Dia duduk mana Airil? Sungai Besi? Airil? Dekat Area mana? Desa Tasik? Tak ingat? tak ingat. Dah lama tak pergi situ. Yelah, kita ni dah 2 tahun kan, tak boleh nak ke situ. Okey, siapa lagi tadi? Seorang lagi tadi? Ya, Airil? Bulan puasa tadi. Oh, bulan puasa. Tak apa. Sebabnya ada hikmah dia orang meninggal. COVID ni pun insya-Allah dia adalah syahid kan. Jadi tak apa, kita doakan sahaja. Semoga kita jumpa nanti dekat syurga dengan ahli keluarga kita. Siapa lagi yang meninggal disebabkan COVID? Darwish ke? Saya. Pakcik saya. Afif, pakcik. Bila Afif? Saya ingat lah.
Tahun ni, tahun lepas. Tahun ni ya. Tahun ni. Di mana? Kat hospital. Yelah, hospital mana? Selangor ke? Serang. Apa? Walaupun kita tak jumpa, macam saya cakap tadi, kita doa. Dan kita pun boleh buat sebenarnya sembahyang solat jenazah gaib. Gaib. Kan? Sebab kita tak nampak dia. Kita nak juga hantarkan ayat suci semua pun boleh. Tak ada masalah. Okey, ini adalah niat solat jenazah untuk lelaki dan perempuan. Baik, untuk lelaki, siapa boleh baca solat jenazah? Ustazah nak lelaki yang baca untuk lelaki. Siapa boleh baca? Irfan Zakwan boleh? Irfan Zakwan. Senyap ni tengah sarapan ke? Saya Siapa tu saya? Mah. Umar. Okey, Umar. Umar ni boleh dapat pelajar aktif ni. Okey, Umar baca yang lelaki bersama maksudnya. أصلي على هذا الميت أربع تكبيرات فرض كفاية مأموما لله تعالى. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey. Dia beza dia dekat hazal mayyiti. Baik, untuk jenazah perempuan, nak perempuan baca. Siapa perempuan ni? Siapa perempuan yang boleh baca? Ramai perempuan ada ni. Siapa nak baca? Adila, Fatin, Ba'yah, Alia. Saya. Ya, saya tu siapa? Saya anak Ba'yah. Okey, Ba'yah baca untuk Perempuan. jenazah perempuan. Okey. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, ini semua ni adalah untuk makmum lah kita kan. Baik, ini lelaki tadi usolli ala hazal mayyiti. Hazal mayyiti itu kalau mayat lelaki. Arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir. Fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Itu jika mayat itu adalah, jenazah itu adalah jenazah lelaki. Jika jenazah perempuan, bacaan dia usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin farda kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Semua sama kecuali hazihil mayyitati. Mayat perempuan. Baik, begitu juga dengan kanak-kanak lelaki. Dia beza dekat situ. Yang merah itu sahaja yang berbeza, juga kanak-kanak perempuan. Okey, kanak-kanak lelaki. Siapa kanak-kanak lelaki boleh tolong baca? Siapa kanak-kanak lelaki? Cepat kanak-kanak lelaki tolong baca. Ke nak Ustazah panggil? Darwish Hezi. Darwish. Darwish boleh dengar Ustazah tak?
Darwish? Afnan lah. Darwish mana ni? Afnan. Oh, Darwish tengah makan. Okey, tak apa. Afnan? Saya. Okey, Afnan baca niat solat jenazah untuk kanak-kanak lelaki Maksud dia kena dan maksudnya sekali. Soli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Afnan. Untuk mayat kanak-kanak perempuan, Ustazah nak perempuan baca. Siapakah perempuan yang nak baca? Tadi dah ada Ba'iyah. Adila. Adila? Ustazah, Okey, Adila baca. usalli ala azihil mayyitati tiflati hazihil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Afnan, terima kasih Adila. Baik, dia berbeza yang merah ni je kan? Hazal mayyiti tifli, mayat kanak-kanak lelaki. Hazihil mayyitati tiflati, mayat kanak-kanak perempuan. Jadi bezanya dekat situ sahaja. Okey, bila solat ni yang pentingnya niatnya adalah yang dalam bahasa Melayu ni. Ini yang penting. Kan? Awak tak boleh nak hafal yang Arab ni, awak hafal yang Melayu ni. Tapi lebih bagus bila awak hafal dua-dua, Arab dan Melayu, lafaz dan niat dia, maksud dia. Okey, ada sebarang pertanyaan tak tentang niat? Ada pertanyaan niat? Tak ada. Kalau ada, buka mic bagi tahu Ustazah. Baik, kita teruskan. Kaifiat melaksanakan solat jenazah. Boleh terang pada Ustazah apa maksud kaifiat? Apa dia kaifiat ni? Siapa boleh terangkan kat Ustazah apa dia kaifiat? Boleh tak? Ke nak Ustazah bagi tahu? Bagi tahu. Ya, okey. Kaifiat ni adalah syarat atau tertib yang kita perlu penuhi. Syarat-syarat ataupun tertib. Tertib tahu tak? Tertib tu macam aturan dia lah, apa yang mula-mula nak buat satu persatu. Okey, boleh? Maksudnya cara melaksanakan solat jenazah. Senang cerita cara-cara melaksanakan solat jenazah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh. Baik, ada 10 cara, 10 kaifiat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kalau memang tak boleh berdiri, kaki patah ke, kaki terseliur ataupun makcik-makcik atau atuk yang tak boleh berdiri lama, dibenarkanlah sambil duduk. Ataupun sambil macam mana, biasanya orang yang sakit, baring, dia tak solatkan jenazah kan, kecuali orang yang duduk sahaja. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram. Ini semua orang tahu kan. Setiap kali kita solat, kita baca lafaz, usolli, fardal, apa, isya'i, apa semua. Kemudian bila kita Allah, dalam hati kita niat. Niat yang tadi itu.
Sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Okey, berniat dalam hati. Masa takbiratul ihram. Okey, faham ni? Yang Faham. yang ketiga membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Semua orang boleh baca Al-Fatihah kan? Awak daripada umur 4 tahun boleh cakap dah boleh baca Al-Fatihah. Baik. Yang pertama berdiri, yang kedua niat, yang ketiga membaca Al-Fatihah. Baik, yang keempat, kenapa dia keluar dulu ni? Okey, yang keempat takbir yang kedua. Lepas baca Fatihah, dia tak ada nak baca surah itu ke surah ini. Terus angkat lagi takbir. Jadi takbir yang kedua. Kemudian membaca selawat ke atas Nabi Muhammad. Takbir yang kedua membaca selawat. Ini selawat dia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan tambahkanlah kemuliaannya dan limpahkanlah rahmat kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad. Okey, faham? Itu takbir yang kedua. Baik, seterusnya pergi kepada yang keenam, takbir yang ketiga. Takbir yang pertama baca Al-Fatihah sahaja. Takbir yang kedua baca selawat ke atas Nabi. Okey, kita tengok apa dia yang kita nak baca semasa takbir yang ketiga. Berdoa untuk jenazah. Ini doanya. Untuk jenazah. Jenazah lelaki. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa ni pun kalau kita dengar kematian, kita sunatlah baca doa ni. Baguslah untuk kita baca ni. Kan? Tengok kat Facebook ke apa kan orang tulis Al-Fatihah. Janganlah tulis Al-Fatihah macam tu kan. Dia kena baca, bukan tulisan Al-Fatihah tapi tak baca. Bila Al-Fatihah, seorang sebut Al-Fatihah, kita kena baca Al-Fatihah tu. Bukan baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah sampai habis. Bukan baca Al-Fatihah je. Tapi kena baca Al-Fatihah tu dari ayat 1 hingga habis. Okey. Ini dia rakaat takbir yang ketiga, kita kena baca doa untuk jenazah. Kalau jenazah itu perempuan, kita baca Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Tak kiralah lelaki tu kanak-kanak lelaki ke, kita akan baca yang pertama ni. Kalau dia kanak-kanak perempuan atau orang tua perempuan, kita akan baca yang bawah ni. Okey, faham? Faham tak dekat sini? Ya? Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosanya, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya. Kita doa untuk orang, insya-Allah bila kita mati nanti ada orang akan doakan pula untuk kita. Okey, faham? Kita dah sampai takbir yang ketiga. Baik, kita tengok pula takbir yang keempat. Dia berapa takbir solat jenazah? Niat kita tadi berapa takbir? Siapa boleh jawab berapa takbir? 4. 4. Sekarang kita dah sampai takbir yang terakhir, iaitu takbir yang keempat. Takbir yang keempat, berdoa lagi untuk jenazah, tapi doanya tak sama dengan yang tadi.
Ini doanya. Jenazah lelaki, Allahumma la tuhrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu untuk lelaki. Untuk perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Yang merah ni yang beza lelaki dan perempuan. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hampakan kami daripada mendapat pahala menyembahyangkannya. Dan janganlah Engkau sesatkan kami sepeninggalannya. Dan ampunilah kami dan si mati. Ini doanya. Dan akhir sekali bagi salam. Baik, faham tak ni? Okey, bagus. Maksudnya, awak ada rukuk tak? Ada rukuk tak? Tak dengar? Tak ada. Tak ada. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada duduk antara dua sujud, tak ada. Bagi salam ni pun sambil berdiri. Sebab kita sembahyangkan jenazah, bukan kita nak sembah jenazah tu. Jenazah tu berada di hadapan orang yang solatkan dia. Macam gambar yang saya tunjuk tadi. Baik. Rumusannya, umat Islam dituntut melaksanakan solat jenazah kerana solat ini merupakan tanggungjawab Muslim yang hidup ke atas Muslim yang meninggal dunia. Amalan ini dapat melahirkan rasa keinsafan dalam diri. Kalau tak insaf juga tengok jenazah depan mata kan, tak tahulah. Kan, tengok jenazah tu kita rasa insaf lah, walaupun insaf kita tu 2-3 jam, 2-3 hari, 2-3 minggu, 2-3 tahun, tapi insaf. Jadi bila selalu pergi semayangkan jenazah, lama-lama kita akan terus jadi orang yang Muslim yang bagus, yang baik. Okey, sedikit info kedudukan imam dan jenazah ketika solat jenazah. Kalau siapa ada buku teks bersama dia, boleh tengok muka surat 132. Okey, apa info dia? Jenazah lelaki letakkan kepalanya di sebelah kiri imam dengan bahagian badannya di sebelah kanan imam. Manakala imam berdiri di bahagian kepalanya. Itu untuk jenazah lelaki. Kepala dia di sebelah kiri imam. Badan dia sebelah kanan imam. Okey, kalau jenazah tu perempuan ataupun khunsa, letakkan kepalanya di sebelah kanan imam manakala imam berdiri di bahagian punggungnya. Maknanya dia imam berdiri tu bahagian punggung dia. Kepala dia tu dekat sebelah kanan imam. Kalau lelaki, kepala dia dekat sebelah kiri imam. Okey, faham tak ni? Unsa tu yang ada dua. Ya, okey. Untuk pelajaran hari ni boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Dah selesai. Baik, kalau tak faham atau apa-apa, awak boleh tulis dekat chat ataupun tulis dekat Padlet.